Selamat sejahtera semua. Kita bertemu lagi dalam video pengajaran dan pembelajaran. Masih lagi dalam bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Bahagian yang terakhir dalam bab 3, tingkatan 4, yaitu unit 3.7, 3.8, dan 3.9. 3.7 Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun. Dalam unit 3.7 ini, murid-murid akan mempelajari tentang Regimen Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air, penentangan MPAJA, kerjasama MPAJA dan Force 136, kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA dan juga Force 136. Manakala dalam unit 3, selain daripada itu, murid-murid juga akan belajar tentang penentangan individu, gerakan anti-Jepun di Sarawak dan juga di Sabah. Regimen Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air. Batalion kedua Regimen Askar Melayu bersama-sama dengan pasukan tentera British terlibat menentang pendaratan Jepun di Kelantan, yang mana penglibatan Regimen Askar Melayu dalam pertempuran menentang tentera Jepun di Singapura memperlihatkan semangat juang yang tinggi, iaitu Lieutenant General A.E. Percival merupakan Panglima Pemerintah Tentera British menyifatkan semangat juang ini sebagai salah contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi satu tradisi yang masyhur dan menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datang, dan semangat keberanian dan keperwiraan askar Melayu yang sanggup berjuang sehingga bujung nyawa wajar kita kenang dan memberikan iktibar tentang kepentingan sikap sedia berkorban untuk tanah air kita. Gambar ini merupakan gambar Lieutenant Adnan bin Saidi pertempurannya di Bukit Candu, Singapura, merupakan pertempuran sengit yang menjulang nama Regimen Askar Melayu. Seterusnya, Lieutenant Ibrahim Aladita, MC. Lieutenant Ibrahim menyelamatkan hampir 2,000 orang tentera bersekutu yang telah terperangkap di kawasan pantai Johor, yang menyebabkan beliau dianugerahi pingat military cross. Seterusnya, Korporal Yaakob Bidin yang telah dianugerahkan pingat military medal atas semangat keberaniannya dalam pertempuran di Pasir Panjang. Seterusnya, penentangan MPAJA. Layanan tentera Jepun menyebabkan terdapat sebahagian orang Cina mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya atau PKM. Parti Komunis Malaya, PKM ini bagi mengelakkan mereka diseksa dan dibunuh, dan mereka ini telah menubuhkan pasukan gerila dan juga Malayan People's Anti-Japanese Army MPAJA ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British untuk menentang tentera Jepun. Pada Disember 1943, MPAJA dan Force 136 yang mewakili tentera British telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk melawan tentera Jepun, dan MPAJA memperolehi bantuan daripada British dalam bentuk bantuan senjata, ubat-ubatan, kewangan dan juga latihan ketenteraan. Gerila Cina pula dikuasai oleh nasionalis daripada Parti Kuomintang KMT yang menentang tentera Jepun di utara Tanah Melayu, dan mereka menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army OCAJA yang dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Dan gerila KMT bersetuju untuk bekerjasama dengan MPAJA atau PKM menentang tentera
Jepun. Lim Bo Seng. Lim Bo Seng, Parti Kuomintang KMT menentang tentera Jepun, terutamanya di Hulu Perak dan juga Kelantan. Gerila Cina, kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Terdapat gerila Cina yang dikuasai oleh nasionalis daripada Parti Kuomintang yang menentang tentera Jepun di utara Tanah Melayu, yang mana mereka ini telah menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army OCAJA yang dikenali sebagai Tentera Bintang 1, dan gerila KMT ini bersetuju untuk bekerjasama dengan MPAJA atau PKA menentang tentera Jepun. Pos 136, British menubuhkan South East Asia di Common SEAC yang berpusat di Colombo, Sri Lanka, dan mereka dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam atau kapal terbang untuk mendapatkan sokongan. Kemudian mereka juga menubuhkan gerila anti-Jepun, dan anggota terawal Pos 136 Tanah Melayu antaranya termasuklah Major Tengku Mahmud Mahyidin, Lieutenant Tunku Yusuf Tunku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail, Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa. Itu adalah antara anggota Pos 136 yang paling awal. Tengku Muhammad Muhyiddin merupakan pemimpin pasukan Melayu Pos 136. Beliau digelar sebagai Harimau Malaya kerana mengelolakan siaran radio dari India yang diberikan nama Suara Harimau Malaya. Bukan alang-alang dia punya nama kan? Yang mana beliau menyeru orang Melayu supaya menentang tentera Jepun dan Tali Bardia. Yop Mahyidin Mohammed Sharif, pemimpin Watania Pahang, memohon perkenan Sultan Pahang, Sultan Abu Bakar, sebagai pemerintah kehormat, mengetahui operasi sekitar Kuala Lipis dan Raub sehingga bahagian tengah Temerloh. Pada Disember 1944, Pos 136 Ulu Perak, Askar Melayu Setia, anggota Pos 136 berjaya mendarat di Hulu Perak dengan bantuan pegawai daerah Gerik, iaitu Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman, Askar Melayu Setia ditubuhkan. Kemudian Januari 1945, Pos 136 Pahang, Watania Pahang, anggota Pos 136 ini berjaya mendarat di Raub Pahang dengan bantuan penolong pegawai daerah Raub, Yop Mahyidin, gerila Watania Pahang ditubuhkan. Kemudian Februari 1945, Pos 136 Kedah, gerila Melayu Kedah, anggota Pos 136 berjaya mendarat di Kampung Kuala Janing Kedah dengan bantuan pegawai daerah Kedah dan Tunku Abdul Rahman, gerila Melayu Kedah dibentuk. Banyak suara-suara sumbang di belakang video ini menjadi suara latar cikgu pada hari ini, tapi murid-murid abaikan saja suara-suara sumbang itu ya. Biasalah budak-budak kan susah mau cari masa yang betul-betul tenang ya. Jadi kita teruskan saja walaupun dalam video ini mungkin akan kedengaran suara-suara suara-suara latar kanak-kanak, suara latar bunyi-bunyi binatang dan sebagainya ya. Anggap sajalah itu sebagai iklannya, hiburan-hiburan kita ya. Kita teruskan. Pos 136 dan Pertubuhan Gerila Melayu telah bekerjasama untuk menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia di Tanah Melayu, termasuklah mengumpul maklumat, kemudian sabotaj, menyebarkan propaganda, membuat persiapan untuk British melancarkan operasi Zipper, penentangan individu. Gurchan Singh menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama samaran Lion of Malaya yang diedarkan risalah secara teratur dan berkesan untuk memberitahu penduduk tentang fakta sebenar perang dan juga pendudukan
Jepun. Gurchan Singh ini juga menghadiri sidang akbar tentera Jepun. Dia menyamar sebagai wartawan. Kemudian dia mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Tetapi beliau ditangkap oleh Kempeitai dan berjaya melarikan diri ke Burma sehingga perang tamat. Ini pula Shibil Katigasu yang merupakan jururawat yang terkenal dengan keberanian membantu mangsa perang dan gerila anti-Jepun di Perak. Bersama suaminya si Dr. Ebdon Clement, Katigasu mengendalikan sebuah klinik Wibo sebelum perang. Mereka memberi bantuan seperti ubat-ubatan dan perkhidmatan perubatan, menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat tentang gerila anti-Jepun. Selain itu, Shibil telah ditangkap bersama suaminya oleh tentera Jepun. Mereka diseksa oleh tentera Jepun sehingga menyebabkan kematian suaminya. Dan setelah Jepun menyerah kalah, beliau telah dibebaskan, kemudian diterbangkan ke Britain untuk rawatan perubatan. Walau bagaimanapun, Shibil Katigasu ini telah dianugerahi pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George ke-6 dan wanita pertama dari tanah Melayu yang telah menerimanya. Kita teruskan dengan gerakan anti-Jepun di Sarawak dan juga di Sabah. Operasi Semut. Operasi Semut ialah siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas 2 Australia dan sebahagian kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Dan operasi ini dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia atau SRB yang bertujuan untuk mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan untuk melancarkan perang gerila dengan tujuan untuk melawan tentera Jepun. Nah, keluar lagi kan suara-suara iklannya. Abaikan saja ya, kita teruskan. Mei 1945, anggota SRD telah mendarat di kawasan tengah dan timur laut Sarawak untuk mengatur serangan penentangan terhadap Jepun. Membuat persediaan bagi pendaratan pasukan bersekutu terdiri daripada tentera Australia, British dan juga New Zealand. Dan rekrut tempatan dikenali sebagai gerila semut, antaranya diambil daripada orang Kayan, orang Kenya, Kalabit dan juga Murut. Orang Iban dari Rajang kemudiannya menyertai SRD. Dan kepakaran gerila semut penting dalam usaha merancang taktikal perang gerila menentang tentera Jepun kerana sebagai penduduk tempatan mereka mengetahui selok-belok bumi Sarawak. Semut 1. Operasi semut ni ada beberapa dia punya kumpulan lah. Semut 1 berada di sekitar Lembah Bario hingga ke Balait dan Terusan. Semut 2 sekitar lembangan Sungai Baram, Tutong, Marudi dan Brunei. Semut 2 seluruh lembangan Sungai Rajang dan semut 4 Bintulu dan juga di Muka. Kita pergi kepada pemberontakan Jesselton. Pemberontakan Jesselton ini juga dikenali sebagai pemberontakan Double Tent, iaitu penentangan terhadap pendudukan Jepun di Sabah. Ketua dia adalah si Albert Kwok. Albert Kwok. Pada Oktober 1943, kumpulan Albert Kwok yang dikenali sebagai Gerila Kinabalu telah melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran, balai polis dan kemudian tentera diraja Jepun. Kumpulan Albert Kwok juga membunuh tentera Jepun di Jesselton, Kota Belud, Manggatal dan juga Tuaran. Dan tentera Jepun membuat serangan balas dengan menyerang dan membakar perkampungan. Dan beratus-ratus orang disoal siasat, kemudian diseksa sampai matilah dalam usaha mencari pemimpin dan anggota pemberontak. Desember 1943, Albert Kwok menyerah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas tentera Jepun terhadap orang awam. Walau bagaimanapun kesiannya, beliau bersama-sama dengan 175 orang yang lain telah dihukum bunuh. Dihukum bunuh di Petagas. Manakala 131 orang lagi dipenjarakan di Labuan
Dan selain itu, terdapat pasukan gerila anti-Jepun yang telah dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun. Ini Albert Koch gambar ni. Yang pertama Albert Koch dan gambar kedua ini adalah Datuk Mustafa Datuk Harun. Kita teruskan dengan unit 3.8, perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Dalam unit ini, murid akan mempelajari perkembangan semangat anti penjajah, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu dan kesedaran politik di Sarawak dan juga di Sabah. Perkembangan semangat anti penjajah, pendudukan Jepun di tanah Melayu ini berlaku ketika kesedaran nasionalisme mula berkembang. Dan Asia untuk Asia dan lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya meningkatkan persaudaraan sejagat di kalangan orang-orang Melayu. Dan KMM telah bekerjasama dengan Jepun dengan harapan Jepun dapat memerdekakan tanah Melayu. Kejayaan Jepun mengalahkan British menyadarkan orang tempatan bahwa orang Asia mampu mengalahkan orang Eropah yang dianggap sebagai kuasa besar. Inilah yang sebenarnya yang menyebabkan kenapa pada mulanya tanah Melayu ini, penduduk tanah Melayu menerima kedatangan Jepun, ya, kerana mereka menganggap Jepun ini sebagai sebuah kuasa besar yang mampu mengalahkan orang Eropah, ya, yang menjadi penguat semangat kepada tanah Melayu untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan langkah awal Jepun membangkitkan semangat nasionalisme orang Melayu adalah dengan cara dia kasih bebas itu ahli KMM dan kasih penjara itu British. Kemudian Jun 1942, Jepun membubarkan KMM kerana pimpinannya menuntut kemerdekaan daripada Jepun. Dan anggota KMM dalam organisasi ketenteraan yang ditubuhkan oleh tentera Jepun, iaitu Gyugun dan Gyutai, menyertai gerakan bawah tanah menentang Jepun, tetapi pada masa yang sama bekerjasama dengan pentadbiran tentera Jepun. Dan si Gyugun ini atau pembela tanah air peta ialah pasukan sukarelawan yang membantu Jepun mempertahankan tanah air yang diketuai oleh Ibrahim Haji Yaakob sebagai Lieutenant Colonel. Manakala Gyutai ialah pasukan yang membantu pertahanan pesisiran pantai yang menjaga ketenteraman dan juga awam yang mana diketuai oleh Onan Haji Siraj sebagai Lieutenant Colonel. Dan perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu, pada Jun 1945, tentera Jepun semakin tertekan dengan serangan pihak bersekutu. Oleh itu, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ibrahim Haji Yaakob, Onan Haji Siraj dan bekas ahli KMM yang lain telah menubuhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau dikenali sebagai KRIS, ya. Rancangan KRIS untuk kemerdekaan tanah Melayu bersama Indonesia tidak kesampaian sebab Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945. Walau bagaimanapun, perjuangan masih diteruskan melalui penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Malaya atau PKMM. Kegiatan penduduk di Sarawak dikawal melalui persatuan yang ditaja oleh tentera Jepun. Contohnya macam Kakio Kokokai. Kekurangan pegawai Jepun menyebabkan orang Iban dan orang Melayu diberikan jawatan yang lebih tinggi sebagai pegawai daerah. Ini adalah kesedaran politik di Sarawak, ya, di Sarawak dan juga di Sabah. Beberapa pertubuhan ditubuhkan, contohnya macam Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML) yang ditubuhkan oleh Tengku Nordin Abu Bakar dan Zakaria Gun berdasarkan idea Harun Amunur Rashid, dan Parti Kebangsaan Melayu Tawau yang dipengerusikan oleh orang kaya-kaya Abu Bakar. Seterusnya 3.9 keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun.
Dalam unit 3.9 ini, murid-murid akan mempelajari kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua dan juga penguasaan bintang 3 di tanah Melayu. Keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun adalah Amerika Syarikat ini telah menggunakan bom atom dalam serangan terhadap Jepun pada Ogos 1945 dan peristiwa ini, pengoboman ini membawa kekalahan tentera Jepun dan akhirnya berakhirlah Perang Dunia Kedua. Ini adalah rentetan peristiwa kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua, yang mana pada 6 Ogos 1945, bom atom yang dikenali sebagai Little Boy digugurkan di bandar Hiroshima, Nagasaki di Hiroshima. Kemudian pada 8 Ogos 1945, Kabinet Jepun bermesyuarat memutuskan untuk meneruskan peperangan. Okey, masih lagi ya. Walaupun pada 6 Ogos itu bom atom Little Boy telah digugurkan di bandar Hiroshima, tapi Jepun masih lagi berdegil ya, masih lagi berdegil untuk meneruskan peperangan. Kemudian pada 9 Ogos 1945 bom kedua pula digugurkan, yang dikenali bom, kalau yang tadi itu bom atom yang pertama nama dia Little Boy, bom atom yang kedua ini lagi besar ya, Fat Man nama dia, digugurkan ke atas Nagasaki. Apa yang berlaku pada 15 Ogos 1945 adalah Maharaja Hirohito mengumumkan Jepun menyerah kalah. Akhirnya menyerah kalah juga Jepun dan meminta agar Maharaja terus diiktiraf sebagai pemerintah dan dipersetujui oleh pihak bersekutu. Ini dia Maharaja Hirohito dan kesan bom atom digugurkannya musnah teruk. Dan gambar yang seterusnya ini adalah bom, bom Little Boy yang telah digunakan oleh tentera Amerika dan juga Fat Man. Bom kedua yang telah digugurkan di bandar Nagasaki ya. Kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua. Selepas Jepun menyerah kalah, si Lord Louis Mountbatten yang merupakan pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara merancang untuk mendarat di tanah Melayu semula, tetapi tidak dibenarkanlah sehingga selesai upacara penyerahan rasmi oleh pemerintah tentera Jepun kepada General Douglas MacArthur, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Pasifik pada 2 September 1945. Dan British kembali semula ke tanah Melayu pada 3 September 1945 dan upacara rasmi penyerahan kala tentera Jepun diadakan di Sabah, Sarawak, Singapura dan juga tanah Melayu. Kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua adalah mengikut peristiwa ini ya, yang mana 3 September 1945 pendaratan pertama tentera British di Pulau Pinang. Kemudian pada 10 September 1945 pemerintah tertinggi tentera Jepun ke-37 yaitu Lieutenant General Masao Baba menyerah kalah di Surrender Point, Labuan. 11 September 1945 Major General Hiyo Yamamura menyerah kalah kepada tentera bersekutu di atas kapal tentera laut Australia HMAS Kapunda di Kuching, Sarawak. Kemudian pada 12 September 1945 Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara, menandatangani pernyataan menyerah kalah tentera Jepun di Singapura. Kemudian pada 13 September 1945, General Teizo Ishiguro menyerah kalah pula kepada Lieutenant O.L. Roberts di Kuala Lumpur. Penyertaan menyerah kalah tentera Jepun kepada tentera bersekutu
ditandatangani oleh Lieutenant General Seishiro Itagaki dan Lord Mountbatten. Penyerahan kala tentera Jepun menamatkan pendudukan Jepun di negara kita yang berlangsung dari 15 Februari 1942 hingga 12 September 1945. Penguasaan bintang 3 di Tanah Melayu pula selepas Jepun menyerah kala berlaku selama 14 hari ya. Kekosongan kuasa politik wujud disebabkan British lewat mendarat di Tanah Melayu selepas Jepun menyerah kala. Jadi sementara dalam tempoh 14 hari itu Tanah Melayu sempat diambil alih oleh bintang 3 PKM melalui MPAJA. Mereka menguasai bandar, balai polis dan juga pejabat-pejabat pentadbirannya dan mereka menjalankan undang-undang sendiri dan menggunakan mahkamah untuk menjatuhkan hukuman. Sempatnya selama 14 hari penguasaan bintang 3 ini. Jadi apakah tindak balas orang Melayu? Orang Melayu bersatu apabila bintang 3 mengancam institusi politik, kekeluargaan dan agama Islam. Mereka membentuk gerakan Fi Sabilillah di Johor, Haji Saleh Abdul Karim atau Kiai Saleh Tentera Selampang Merah di Perak, Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman menjadi Khalifah Perang Panjang. Kompromi dan usaha perundingan Haji Saleh Abdul Karim, Panglima Saleh, Selempang Merah. Okay. Usaha Dato' On bin Jafar juga dilantik sebagai pegawai daerah Batu Pahat, mengadakan rundingan bersama Kiai Saleh dan pemimpin Melayu dengan Ketua Bintang 3, berjaya memujuk Kiai Saleh membebaskan orang Cina yang ditahan, dan Bintang 3 pula menamatkan penguasaan di Balai Polis Batu Pahat. Okey, ini gambar Dato' On bin Jafar berdiri segap di sana ya. Kompromi dan usaha perundingan juga dilakukan oleh peranan Raja-Raja Melayu, yang mana Sultan Pahang telah berangkat ke Kuala Lipis untuk mengingatkan penduduk agar tidak lagi berlaku pergaduhan antara orang Melayu dan orang Cina. Kemudian Sultan Perak juga telah mengadakan lawatan dan pemantauan di beberapa daerah dengan tujuan memastikan tidak berlaku pergaduhan antara orang Melayu dan Cina. Mengharukan sangatnya peranan Sultan ini. Mereka tidak mau berlaku lagi peristiwa hitam yang berlaku antara orang Melayu dengan orang Cina. Dan Sarawak pula selepas Jepun menyerah kala, ketegangan kaum berlaku di beberapa tempat sebelum pendaratan Australia pada 11 September 1945, yang mana di Kanawet berlaku permusuhan antara bekas gerila pribumi yang dilatih SRD dengan orang Cina ya. Kemudian di Kuching, campur tangan segera tentera Australia mengenakan perintah berkurung berjaya menghalang pertumpahan darah berlaku antara kaum. Dan pendudukan Jepun telah memberikan impak negatif terhadap keharmonian masyarakat, dan keretakan hubungan antara kaum menyebabkan pelbagai usaha perlu dilakukan bagi mengembalikan keharmonian masyarakat. Dan perkara ini memberi pengajaran kepada kita supaya sentiasa mengelakkan perkara yang boleh menimbulkan ketegangan antara kaum. Okey, jadi sekian sahaja video pengajaran sejarah cikgu pada hari ini untuk bab terakhir, bahagian terakhir untuk bab 3 tingkatan 4. Bertemu kita lagi dalam video pengajaran dan pembelajaran sejarah dalam bab 4 yang akan datang. Sekian, terima kasih atas perhatian murid-murid semua. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye, selamat belajar.